pada orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan rahsia batin kepada mereka. Ni kita nak baca ni mukasyafah ni. Nanti saya terangkan apa itu mukasyafah. So salah satu mukasyafah ni kita Allah Ta'ala diberi penglihatan, dapat melihat di sebalik yang tersurat. Kita dapat melihat perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi mengikut kitab itu, itunya adik kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni, dia nampak badan abang dia tu berdarah. Jadi dia mufarakah. Bila dia mufarakah tu, ditanya oleh ibu dia mengapa mufarakah. Dia kata masa semayang tadi dia melihat badan abang dia penuh dengan darah. Jadi bila ditanya kepada Imam Ghazali berkata, betul lah, masa semayang tadi aku sedang memikirkan satu masalah fiqh yang berkait dengan darah. Betul lah ya. Jadi artinya kita sebenarnya apa yang kita fikirkan. Sebab itu dalam solat tu apa Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran? Aqimus salata li dhikri. Aqimus salata li dhikri. Tunaikanlah olehmu salat itu untuk ingat aku. Jadi dalam solat ni tak boleh ingat benda lain kecuali hanyalah ingatan kita tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali dia pelik mengapa adik dia boleh dapat kepada satu tahap peningkatan kerohanian ataupun ilmu yang seumpama itu. Lalu ditanya kepada adik dia. Adik dia pun beritahulah bahawa dia berguru dengan satu orang guru tasawuf. Dan akhirnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun berguru dengan guru yang sama. Kalau tak silap saya, nama guru tu Syubban Ar-Ra'i. Dia berguru dengan guru tersebut. Dan akhirnya sehinggalah guru tersebut beritahu kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya dia kata awak ingin meningkatkan kerohanian, kalau sekiranya Imam Ghazali terus duduk sebagai pakar rujuk, duduk di Universiti Nizamiyah dengan jawatannya, dengan dia punya kebanggaan dia, semua pakar rujuk, artinya orang semua merujuk kepada dia tidak akan mungkin untuk dapat meningkatkan kerohanian dia. So lalu apa guru dia kata? Hendaklah kamu berhijrah daripada Baghdad pergi ke tempat yang orang tak kenal kamu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun dia mengambil keputusan. Dia jual harta benda dia, ya, tinggalkan untuk ahli keluarga dia sedikit, dan dia sendiri bawa sedikit untuk bekalan untuk dia pergi berhijrah. Ke mana dia berhijrah? Dia berhijrah ke Syam, iaitulah di Syria sekarang. Di mana duduknya? Di Masjid Amawi. Saya pernah pergi tempat ni. Masjid Amawi ni sebelum perang dulu, masa saya dulu, saya pernah sampai ke Masjid Amawi ni di Syria. Masjid dia besar. Salah satu daripada masjid Syria tu dia ada namanya Zawiyah Ghazaliyah, ya. Di situlah Imam Ghazali duduk selama berapa tahun tuan-tuan? Imam Ghazali duduk di situ 11 tahun. Mengikut kitabnya, duduk di situ 11 tahun. Orang tak kenal dia dekat sana. Sebab dulu, dia zaman dulu, mana ada macam kita ni. Ada gambar-gambar, ada WhatsApp. Artinya, walaupun dia ulama' besar, walaupun dia terkenal namanya, tapi orang tak pernah tengok muka dia. Ya? Sebab gambar, tak ada TV, tak ada radio, tak ada apatah lagi WhatsApp group macam kita ni. Ya? Jadi tak viral, tak boleh nak viral. Jadi artinya, Imam Ghazali orang tak kenal. Dia duduk sana, memang orang tak kenal ke dia. Dia minta penumpang duduk dekat satu bilik dekat dengan menara, ataupun dia panggil bilik lah kita panggil, ya. Salah satu daripada dia ada empat tiang tu. Setiap tiang tu dia ada bilik di atas tu. Artinya dia menumpang di situ selama 11 tahun tuan-tuan, ya. Imam Ghazali duduk apa situ? Dia duduk di situ menyendiri, berkhalwat, ataupun beruzlah, ataupun orang Melayu panggil bersuluk. Artinya mengasingkan diri untuk meningkatkan kerohanian beliau, ya. Jadi kadang-kadang dia biasalah dia turun ke masjid tersebut, ya. Sebab dia duduk dekat tu, dia turun ke masjid tu, dia dengar orang-orang dalam kitab tu, ulama-ulama dalam masjid itu membaca kitab karangan beliau, ya. Tapi orang tak kenal ke dia, walaupun kitab dalam masjid tu yang dibaca adalah kitab yang dikarang oleh beliau. Tapi orang tak kenal pada masa tu. Oleh orang tak kenal, mudahlah. Kalau orang kenal dia sebagai ulama' besar, dia tak boleh buat benda-benda. Orang akan tumpu pada dia, orang akan berkerumun nak jumpa dengan dia. Ya? Jadi sebab itulah Tuan Guru pada Imam Ghazali ni suruh dia berhijrah daripada Baghdad
iaitu daripada madrasah nizamiyah ataupun jamiah nizamiyah kepada satu tempat yang lain yang dipilih, iaitu di Syria, di Masjid Nabawi, di mana itu orang tidak mengenali beliau. Jadi dia boleh menumpukan sepenuh perhatian dia untuk meningkatkan kerohanian dia. Jadi artinya, sebab itulah ilmu tasawuf adalah satu ilmu, dia bukan sekadar teori saja, dia mesti dipraktikkan. Untuk meningkatkan kerohanian kita, untuk meningkatkan makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memadai dengan teori ataupun ilmu ataupun pengetahuan semata-mata, bahkan ianya mestilah dilalui dengan cara mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu, dan juga dengan membanyakkan zikir dan tafakkur. Jadi ini insya-Allah perkara-perkara yang seumpama ini akan kita bincangkan dalam semasa kita mengaji kitab kita ni. Okey. Itu semua sedikit berkenaan dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Tentang kitab ini pula, Mukasyafatul Qulub. Kitab yang ada di hadapan kita ni nama dia Mukasyafah. Apa maksud Mukasyafah? Mukasyafatun maksud dia pembukaan. Discovery kalau orang putih panggil lah. Kalau kampung Basri saya tak tahulah bahasa bahasa Jakun panggil apa kalau discovery ni, Mukasyafah ni, daripada perkataan kasyaf. Kasyafa ni maksudnya buka. Contoh, kita dekat rumah kita tengok ada tudung saji ke periuk ke whatever lah. Bila kita tutup, itu nama dia tertutup. Bila kita buka, itu nama dia kasyaf. Kita bukakan tudung saji tu, maka nampaklah benda ada bawah tudung saji tu, dengan lauk pauknya, dengan kuihnya ataupun dengan nasinya. Apa yang kita simpan, kita maka ternampak. Maka nampak ataupun terbuka, namanya kasyafa. Kasyafa, yakshifu, kashfan, kashifun, mukasyafatun. Mukasyafah ni maksudnya pembukaan. Mukasyafatul Qulub. Qulub itu adalah perkataan jamak. Mufrad ataupun singular dia ataupun kata satu dia qalbun. Qalb, hati. Jadi qulub, hati-hati. Pembukaan bagi hati-hati yang tertutup, itu maksud dia. Jadi artinya kitab yang kita baca ini untuk supaya hati-hati yang tertutup daripada mendapat hidayat, daripada dapat mengenal ataupun memandang kepada Allah, terbuka dengan asbabnya. Nama pembukaan bagi hati-hati. Itulah nama Mukasyafah. Mukasyafatul Qulub. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit biografi tentang pengarang kepada kitab ini, iaitu Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, yang telah saya bicarakan pada awal pembicaraan kita, dan juga tentang makna kitab yang kita baca ini, iaitu Mukasyafah. Apa maksud Mukasyafah? Pembukaan Al-Qulub bagi hati-hati yang tertutup. Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah, terutamanya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala membuka tutupan yang ada dalam pintu hati kita untuk kita menerima limpahan, sama ada limpahan itu berupa ilmu, limpahan itu berupa cahaya ma'rifah, limpahan itu berupa pelbagai kurniaan daripada Allah yang kita tidak tahu. Sebab kurnia Allah ni sangat banyak, dan ia datang melalui limpahan, melalui kurniaan. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam istilah tasawuf yang lain, dipanggil faid. Faid itu limpahan. Nanti kalau kita dah habis buku kitab ni esok, kita boleh baca kitab Imam Ghazali yang lebih besar lagi, yang bercerita tentang limpahan. Faid dia panggil faid rabbani ataupun faid ilahiyah. Itu istilah lah ya. Jadi saya tak nak meningkan saudara dan saudari dengan istilah-istilah ataupun bahasa Arab yang agak memeningkan kepala kita. Saya rasa kita terus masuk kepada perbicaraan kita tentang tajuk yang pertama, bab yang pertama dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Mudah-mudahan
dengan asbab kita belajar kitab ini, Allah Subhanahu Wa Taala paling utama sekali ialah membuka tutupan ataupun hijab-hijab yang terdapat dalam hati kita. Jadi hijab ni tuan-tuan dan puan-puan banyak. Hijab ada, kalau tak silap saya, ada 4-5 jenis hijab. Hijab ni banyak, tapi ulama telah meringkaskan kepada beberapa hijab. Apa maksud hijab? Tutupan yang menutup kita daripada kita sampai kepada Allah, daripada kita mengenal Allah, daripada kita taat kepada Allah. Apa hijab dia? Yang pertama namanya hijabul maksiyah. Hijab maksiat. Diri kita banyak melakukan maksiat. Yang kedua, hijabul kauni. Hijab alam semesta ini. Ya. Kemudian ada lagi dia panggil hijabul ghaflah. Kita lalai. Ya. Satu lagi hijabul ilmi. Ilmu juga boleh menghijab seseorang. Ya. Jadi insya-Allah dalam bab-bab hijab nanti kita akan cuba terokai hijab-hijab tersebut. Itulah di antara perkara-perkara, tapi perkara yang paling besar sekali, dua perkara yang menutupi hati seseorang daripada dia mendapat limpahan kurnia daripada Allah. Satu, hijabul kaun. Dia terhijab dengan alam ini sendiri. Iaitulah diri dia sendiri, menghijab diri dia. Sebenarnya diri kita ni adalah hijab. Kita terhijab. Dan alam yang ada di sekeliling kita, dunia ini merupakan hijab. Jadi kita terhijab dengan alam. Masuk hijab dengan alam ni macam mana? Nanti kita akan kupas bab perkara ni. Kemudian hijabul maksiyah. Kita banyak buat maksiat, banyak buat lara. Jadi itu juga hijab untuk kita mendapat kurniaan limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hijabul ghaflah. Hijabul ghaflah ni ramai. Kalau kurang berzikir, kurang kita ni beribadah taat kepada Allah, maka duduklah kita dalam hati yang ghaflah. Hati yang ghaflah ni ataupun hati yang lalai ini bukan saja untuk orang-orang awam. Ustaz-ustaz pun ghaflah. Kalau dia tidak melatih hatinya untuk sentiasa berzikir kepada Allah, maka orang itu dikira orang yang ghaflah. Tuan-tuan dan puan dan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini berzikir kepada Allah, tapi mereka ini zikirnya sangat sedikit. Apa Allah Taala sebut tentang orang munafik dalam Al-Quran? Idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk mendirikan sembahyang, mereka bangun dengan keadaan yang malas, lemah, malas. Yura'unan nas. Mereka itu buat solat tersebut untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Wala yadhkurunallaha. Nampak ni ayat ni. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu tidak berzikir kepada Allah melainkan sangat sedikit. Tuan-tuan, puan-puan, orang munafik juga berzikir kepada Allah, tapi mereka ini berzikir dengan sangat sedikit. Mereka juga sembahyang, tapi sembahyang dalam keadaan yang penuh dengan kepura-puraan supaya orang tengok dia, supaya orang kata dia baik, orang kata dia warak. Jadi ini semua perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu terhijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berhati-hati bab ghaflah ni. Kalau hati kita tidak kita mudawamah, kita lazimkan dengan zikrullah, maka hati kita termasuk ke dalam hati orang-orang yang ghaflah. Kita bimbang dengan ghaflahnya hati kita ini, sifat nifaq, sifat pelbagai sifat mazmumah, terutama sekali sifat nifaq lah mengenai kita. Sebab dalam ayat yang saya bacakan tadi, artinya bahawa orang munafik juga sembahyang, orang munafik juga berzikir kepada Allah, tetapi mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat sedikit. Apatah lagi tak orang tak berzikir. Jangan ingat kita Islam, selamat dah Islam aku dah mengucap syahadah dah boleh sembahyang dah. Belum tentu selamat, tuan-tuan. Sebab kita di sana masih banyak lagi halangan-halangan, ataupun dipanggil al-araqil, awajiz, awa'ik. Ini nanti kalau kita ada rezeki, kita kupas dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 7 penghalang untuk seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
InsyaAllah habis kitab ni esok, kita pilihlah kitab-kitab mana yang terbaik untuk kita baca. Jadi artinya jangan kita rasa selesa. Aku dah Islam, aku ni pepima, ustaz lagi. Jangan rasa ustaz tu sedap lagi. Sedangkan ustaz, ku semangat dia punya mazmumah dia, ku semangat dia punya ghaflah dia, ku semangat dia punya hijab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut ustaz, tapi sebenarnya fardu ain pun tak settle lagi. Ilmu mengenal Allah pun tak settle lagi. Jangan main-main, ya. Baik, ini supaya hati kita, iman kita sadar balik. Siapa kita? Jangan kita rasa seronok disebabkan oleh kerana title ustaz ke title itu pada kita. Bukan. Title tidak dapat menyelamatkan seseorang itu. Yang dapat menyelamatkan seseorang itu ialah keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan juga amal soleh ataupun ketakwaan. Iman dan takwa yang boleh menyelamatkan kita. Ya, baik. Itulah tujuan dalam perjalanan kita untuk menuju ke hadrat Allah. Kita kena berjalan dengan iman dan takwa. Siapa biasa dengar lagu Ahmad Jahis? Selagi hayat dikandung badan. Awang-awang. Selagi hayat dikandung badan, jangan macam mana awang lagu dia? Selagi hayat dikandung badan. Iman dan takwa tu tentang ayat. Ustaz nyanyi. Jadi tengok lagu Ahmad Jais ya. Iman dan takwa. Tajuk lagu tu iman dan takwa ya. Artinya itu bekalan kita. So untuk dapatkan iman dan takwa ini, inilah jalan dia. Pertama, dengan cara kita belajar. Yang kedua, setelah kita ada ilmu, kita kena amalkan. Dan kita beramal dengan ilmu dan berpegang dengan keimanan yang ada pada kita ni sampai bila-bila, sampailah Allah Ta'ala panggil kita menghadapnya. Jadi insya-Allah kita akan bacalah kitab kita ini ya. Itu mukaddimah. Jadi mukaddimah biasalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Panjang sikit mukaddimah ni. Jadi kita masuk pada bab yang pertama. Bab yang pertama ini tajuk dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab pertama, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat, kepalanya di bawah arash dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh. Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dasar ataupun ke dalam lautan dari nur di bawah arash. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan malaikat yang memohon keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Ya. Baik, ini hadis yang pertama yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub dalam tajuk kecil takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok di sini, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia menciptakan sejenis makhluknya yang bernama malaikat, yang mana malaikat ni bila dia mendengar orang itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyelam ke dalam lautan nur yang letaknya di bawah arash. Malaikat ini bila dia naik daripada lautan nur, macam kita menyelam dalam air, naik, dikembangkan sayap-sayap dia yang banyak tu, beribu-ribu tu orang dikibaskan, akan jatuh setitik air ataupun setitik nur daripada setiap sayap dia
Setitik itu Allah Ta'ala jadikan pula malaikat, yang mana daripada setitik itu jadi malaikat, dan malaikat ini berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pahala selawat itu diberikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat, besar tuan-tuan pahala selawat ni. Ya. Kalau kita tengok dalam Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah declare dia sembahyang ke, dia berpuasa ke, dia menunaikan apa-apa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia declare, dia melakukan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, ini fi'il mudhari', sentiasa berselawat kepada junjungan besar, artinya dulu, kini dan selama-lamanya. Kalau fi'il mudhari' ni orang belajar bahasa Arab, dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il mudhari' ni apa dia? Perbuatan yang sedang berlaku. Kalau orang tanya Allah Ta'ala buat apa sekarang? Jawapan dia, Allah Ta'ala sedang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Boleh dijawab begitu. Pasal apa? Yusallun itu adalah fi'il mudhari', perbuatan yang sedang dilakukan, dan sampai bila-bila Allah Ta'ala berselawat. Bukan itu saja, dia memerintahkan kepada para malaikatnya, kepada kita orang-orang yang beriman, makhluk-makhluknya, supaya sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah besarnya kasih dan cinta Allah kepada kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat dia. Betul? Mengaku umat Nabi Muhammad. Rasa bertuah tak kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad? Tuan-tuan, tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam serta ihsan, melainkan seseorang itu dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta, Nabi Isa minta nak jadi umat Nabi Muhammad ni. Ya. Artinya mereka, para anbiya, mereka tahu akan kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Takdir Allah, kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak rasa bersyukur dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad? Ada rasa gembira tak? Dia bukan bersyukur, dia bukan rasa gembira. Dia ada tanda orang yang bersyukur dan gembira sebagai umat Nabi Muhammad ni. Apa tanda dia? Tanda dia ialah orang itu dia banyak berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tanda orang yang kasih dan cinta kepada Rasulullah ni banyak. Pertama, dia adalah orang yang banyak berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang khabar, paling sedikit jumlah selawat. Berapa ustaz kita nak buat? Paling sedikit. Yang dikabarkan banyak-banyak tu, satu hari berapa paling banyak sekali saya kena selawat pada Rasulullah? Kalau mengikut ulama, paling banyak, kalau orang disebutkan banyak tu 300 dan ke atas. 300 dan ke atas. Tapi kita buatlah dulu setakat mana yang kita mampu, ya. Tapi tambah sehinggalah kalau boleh kita berselawat kepada Rasulullah ni sebanyak 1000 kali sehari. Sebab ada hadis Nabi menceritakan bahawa barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali setiap hari, maka dia dan aku seolah dua jari ni akan masuk ke dalam syurga. Artinya bersentuhan bahu dia dengan bahu Nabi besok untuk masuk ke syurga. Dengan syarat berapa? 1000 kali sehari. Ini bagi sesiapa yang dipermudahkan oleh Allah, bagi mudahlah bagi dia untuk berselawat. Pertama, orang yang banyak selawat ni tanda orang tu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang banyak mengamalkan sunnah dia. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah ni, ya. Kita kena tahu dan kita hendaklah mengamalkan setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada gangguan sikit, lori sampah baru datang. Artinya, dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah itu tanda kita cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah kita menyampaikan akan ajaran ataupun dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan,
para pengimar ni semua ustaz-ustaz belaka duduk di perkampungan memanglah menyampaikan, ya, mengajar fardu ain, mengajar al-Quran, mengajar itu mengajak masyarakat kita untuk beramal dengan agama Islam, untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah termasuk dalam kerja tuan-tuan dan puan-puan sebagai penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang. Masya-Allah, berat tanggungjawab tu, ya. Penyelaras ataupun penyelia, boleh panggil penyelaras, boleh panggil penyelia, ya. Pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang. Jadi artinya memang tugas tuan-tuan dan puan-puan untuk mengislahkan masyarakat. Di antara islah masyarakat ni apa dia? Mengadakan kelas-kelas fardu ain dan juga al-Quran, mengadakan ceramah, menghidupkan surau, menghidupkan aktiviti-aktiviti keagamaan, ya, menghidupkan hari-hari kebesaran Islam, ya. Itu di antara tugas tuan-tuan dan puan-puan. Memang ni tuan-tuan dah buat. Tinggal lagi mesti tahu kita buat ni kerana apa? Kerana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah kita mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi Rasulullah tidak ada yang lebih baginda cintai selain daripada umat dia. Jadi Rasulullah ni dia amat cinta kepada umatnya. So bila kita mencintai umat Rasulullah, cinta pada umat Rasulullah ni macam mana? Kita mengajak umat Rasulullah ini kepada kebaikan. Kita membantu umat Rasulullah. So, kita merasakan bahawa kita melakukan kerja-kerja kebajikan ni kerana tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara-cara ataupun tanda-tanda bahawa seseorang itu mencintai akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi tandanya tuan-tuan, dan puan-puan. Baik. Jadi artinya kita baca sekali lagi hadis ini supaya kita tahu betapa bagusnya ataupun bagi orang yang suka beramal dengan selawat ni. Ya, baik. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat, kepalanya di bawah arash dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh. Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Tak terhitunglah tuan-tuan bilangan makhluk Allah ni, ya. Kita tengok depan kita ni semua makhluk Allah belaka. Artinya punyalah banyak, artinya bulu yang Allah Ta'ala jadikan pada malaikat ni sebilangan, ataupun dalam bahasa Arabnya ini merupakan sebagai untuk tashbih, untuk Allah Ta'ala mengkiaskan ataupun kias ataupun tashbih, nak kias ataupun nak tashbih dengan banyaknya bulu yang Allah Ta'ala ciptakan pada malaikat tersebut. Mudah je tuan-tuan, nak tahu banyak, ambil tuan-tuan tengok cakap kucing, kira bulu dia. Ada orang mampu kira bulu kucing? Takkan ada orang mampu kira bulu kucing. Itu dikira banyak. Bila kita dah tak mampu nak ngira tu banyak, itu baru kucing. Ini semangat, punyalah besarnya, ya. Artinya sayapnya sebelah capai bumi bahagian timur, sebelah lagi kalau dia buka capai bumi bahagian barat. Artinya kalau dia buka dua-dua tertutup timur dan barat. Punyalah besar malaikat ni, ya. Baik. Lalu dia buat macam mana? Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku. Nampak tu tuan-tuan? Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dasar lautan dari nur, ya, di bawah arash. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan, sekiranya ada lelaki ataupun perempuan daripada umatku, Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat ni menyelam ke bawah, ke dalam lautan nur di bawah arash. Makhluk Allah yang paling besar sekali apa dia? Arash. Makhluk Allah yang paling besar sekali adalah arash Allah Ta'ala. Jadi arash ini tak dapat kita nak bayangkan berapa besarnya, tapi dia masih lagi makhluk kerana dia dicipta jadikan oleh Allah. Sebab kita tak boleh nak kata bahawa Allah itu duduk atas arash. Bila kita kata Allah itu bersemayam duduk atas arash, maka kita telah mentashbihkan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah daripada kita samakan, kita umpamakan dia dengan makhluk. Makhluk memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Ini dari segi i'tiqad kita kena jaga, ya. Sekarang ni macam-macam fahaman masuk. Artinya
fahaman yang mengatakan Allah itu jalisun julus ataupun duduk di atas arash adalah fahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang dinamakan sebagai fahaman musyabbihah. Jadi musyabbihah ini bukan daripada pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mengatakan bahawa Allah Maha suci Allah daripada bertempat. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada tempat. Jadi arash bukan tempat Allah. Arash sekalipun ia merupakan makhluk Allah yang paling besar, ianya menunjukkan kepada keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjadi tempat bagi Allah, ya. Dia merupakan tanda keagungan, kebesaran Allah yang menciptakan arash. Kalau dah arash begitu besar, begitu hebat, begitu agung, penciptanya lagilah hebat, lagilah besar, lagilah agung, yang laisa kamislihi syai', yang tak mampu untuk kita gambarkan, bayangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dalam surah Al-Ikhlas itu kita baca. Tidak ada satu pun yang seumpama yang boleh kita bandingkan dengan Allah. Kita tengok pada makhluknya pun dah kita kagum dah, apatah lagi Allah Tuhan yang menciptakan akan keagungan makhluk itu, ya, lagilah hebatnya. Sebab itu berhati-hati zaman sekarang ni, kalau salah belajar, ada fahaman yang mengatakan bahawa Allah itu duduk atas arash. Ini akidah yang fasidah, akidah yang rosak. Ya, jangan kita berpegang dengan fahaman seumpama ini. Ya, Allah tidak bertempat. Allah tidak memerlukan tempat. Ya, sebelum arash dicipta oleh Allah, Allah sudah ada, dan dia sebagaimana terdahulu, ya, sebagaimana dahulu, kini dan selama-lamanya, macam itulah. Ya, Allah dulu, kini dan selama-lamanya macam itulah. Dia tetap tidak memerlukan kepada makhluknya. Kalau Allah memerlukan kepada makhluknya, maka lemahlah Allah. Ya, Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kelemahan. Sebab itu gambaran di sini hanya menggambarkan kepada kita tentang betapa besarnya arash tersebut, ya. Jadi malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan begini besar, macam kita lah pergi terjun dalam laut. Tu laut, berapa besarnya laut, ya. Macam kita pergi terjun ke laut, naik, lepas tu gegar-gegar badan kita, air pun turun, mercik lebih kurang gitulah. Tapi sini malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan berbulu-bulu, dari setiap titisan itu Allah Ta'ala ciptakan pula. Ni malaikat itu agar menyelam ke dasar lautan dari nur dua arah. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibah-ibahkan sayapnya, sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan malaikat yang memohon keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Jadi kita rebut peluang ni sebagai da'i, pemantu ataupun pepima ni. Kita yang orang selalu berjumpa dengan orang yang mengajak orang untuk melakukan ketaatan, jangan lupa kita kena buat selawat ni banyak-banyak. Kita kena banyak berselawat, baru kita ajak orang berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita ajak je, kita tak buat, ya. Kita kena buat dulu. Kita kena rasakan kemanisan berselawat itu. Bila kita dah rasa manisnya berselawat itu, artinya satu hari kalau kita tak buat, kita akan rasa, resah aku, ada benda lagi tak buat. Artinya mesti kita menyelesaikan selawat ataupun amanah kita yang kita letakkan kepada diri kita untuk sentiasa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan saya, mempermudahkan tuan-tuan dan puan-puan, ya, para dai, pepima, untuk kita menjadi orang yang suka berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca lagi seterusnya di bawah tu. Ya, semua orang ada kitab. Siapa yang tak ada kitab? Siapa tak ada kitab ni kena belilah, ya. Ada sesengah yang dah lama kitab ni, tonton mana kitab tu pergi jawapannya. Tonton hendak siap buat bungkus itu, bungkus ini, ya. Jangan tuan-tuan, jaga, hormati kitab kita. Asbab kita dapat ilmu ni, letak molek-molek, kalau boleh sampul dia molek-molek, ya. Letak tempat yang tinggi. Sebagaimana kita menghormati ilmu, asbab dia melalui kitab. Mesti kita hormat kitab yang ada pada kita tersebut, ya. Nak belajar kena ada kitab. Nak belajar kena ada kitab. Kalau tak ada, pergi beli, cari di kedai. Spend sikit masa, spend sikit harta, wang ringgit kita untuk kita
mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Beli kitab dia, ya. Baik. InsyaAllah azam saya nak ngajar tuan-tuan sampai habis. Wallahu alam lah, ya. Kita berencana tapi Allah Ta'ala yang menentukan perencanaan kita. So mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan bagi kita. Baik, kita sambung lagi. Setengah hukama mengatakan, apa maksud hukama? Apa maksud hukama? Hukama ni datang daripada perkataan Arab hikmatun. Hikmatun, hikmah. Orang yang ada ilmu hikmah dinamakan hukama, para hukama, ya. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang memiliki akan ilmu-ilmu hikmah. Itu dipanggil hukama. Artinya orang-orang yang bijaksana yang memiliki ilmu hikmah. Jadi hukama ni dalam bentuk jamak. Okey, setengah ulama mengatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada khairil anam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni memang kebanyakan ulama memang mengatakan begitu, tuan-tuan, ya. Keselamatan jasad kita terletak pada sedikit makan. Betul lah. Kalau makan banyak, macam-macam penyakit datang, dengan gautnya, kencing manisnya, darah tingginya, pelbagai penyakit datang disebabkan makan yang tak kita jaga, ya. Kalau minum air botol tu, air kok tu, pagi minum, malam minum, jaga-jaga, tuan-tuan. Kena 2 bulan berminum air kok tu, ataupun air manis tu kita panggil tu, bersedialah penyakit kencing manis pun akan datang menjenguk, tuan-tuan dan puan-puan. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, macam-macam benda akan datang, ya. Berhati-hati. Artinya kita kena jaga dari segi pemakanan kita. Sebab tu disebut di sini keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Lagi sedikit makan kita lagi baik sebenarnya untuk diri kita, ya. Keselamatan roh pada sedikitnya dosa. Dan roh ini akan selamat, akan jadi kuat, akan jadi hebat, akan terbuka hijab yang menutupinya sekiranya orang ini sedikit dosa dia, ya. Orang yang sedikit dosa ini, dia mudah mendapat ilmu, dia mudah mendapat hikmah, dia mudah mendapat taufik dan hidayah. Dia mudah untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Kerana apa? Kerana rohnya itu dipermudahkan oleh Allah, disebabkan oleh dosanya ada tapi sedikit. Kita ni nak cari orang yang betul-betul suci, tak ada lah, tuan-tuan, ya. Dosa tetap ada. Tapi jangan kita ini menjadi orang yang tenggelam dalam dosa. Dosa besar setiap hari kita buat, ya. Jangan ada dosa-dosa besar. Kalau ada dosa besar yang kita ingat, terus kita bertaubat kepada Allah. Dosa besar ni tidak terampun, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan dengan bertaubat, yang boleh hapus dengan cara kita melakukan ibadah seperti ambil wudu, solat. Itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa besar perlu kepada taubat. Nanti kita akan cerita dalam bab taubat. Kita sampai bab taubat nanti kita cerita macam mana cara bertaubat, ya. Baik. Jadi bila kita tahu kita ada dosa besar, terus kita bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu-tunggu, ya. Baik. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada khairil anam. Ya, memanglah keselamatan agama kita terletak pada banyaknya kita membaca selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang suka berselawat, orang yang banyak berselawat ini, kita tengok mereka ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Kemudahan apa? Dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melakukan segala apa yang Allah Taala fardukan dan juga yang Allah Taala sunatkan. Kalau kita tengok, kalau bab-bab kebaikan ni, dialah orang yang ke depan dalam bab-bab kebaikan. Pasal apa? Dia dipermudahkan oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita boleh cek pada diri kita. Kalau kita berat sangat nak melakukan kebaikan, something wrong dengan diri kita. Pertama, of course, kerana dosa kita banyak. So yang kedua, kerana kita jauh daripada Allah, dan kita kurang berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai pada hari ini azam untuk kita memperbanyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'amalun. Orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu. Maksudnya, takutlah kamu akan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, dan hendaklah setiap orang itu mempersiapkan, wal tanzur, ataupun memperhatikan apa yang akan diusahakan untuk esok hari, yakni hari kiamat. Benda dia sediakan untuk dia bertemu dengan Allah di hari kiamat ni. Benda dia persiapkan. Sekarang ni lah kita kena tengok, kita kena perhatikan apa persediaan kita. Kita nak bawa jumpa dengan Allah pada hari kiamat besok, ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Taklah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi dalam ayat ni Allah Taala suruh kita takut hanya kepada Dia. Sebab Dialah yang Maha mengetahui apa yang tersirat, apa yang tersurat, apa yang zahir, apa yang batin daripada diri kita. Walaupun nampak zahir baik, tapi belum tentu hati baik. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita daripada Allah. Allah Maha melihat segala-galanya. Sebab itu, baik zahir maupun batin, mesti tulus, mesti ikhlas. Mestilah, artinya selari antara zahir dan batin kita. Ya. Sebab apa? Takut kita pada pandangan Allah yang Maha melihat akan zahir dan batin. Ya. Sama luar dan dalam. Ya. Tidak seperti kata pepatah, telunjuk lurus kelengkeng berkait. Muka senyum tapi hati mengutuk. Jangan. Artinya mesti lurus di luar, lurus di dalam. Kenapa? Kerana kita takut kepada Tuhan yang Maha melihat akan segala perkara yang nyata dan juga tersembunyi. Baik. Sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam, pada hari kiamat mereka sebagai saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat, bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian bagi orang mukmin dan zahid. Zahid ni maksudnya orang yang zuhud lah, ya. Seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji, berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin dan zahid itu. Ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang yang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan yang haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Baik. Semua malaikat, langit, bumi, artinya semua makhluk Allah. Makhluk Allah ni termasuklah yang ada pada diri kita. Kulit kita, mata kita, telinga kita. Kita berpisah tak dengan diri kita? Tak pisah, tuan-tuan. Itulah saksi utama kita di hadapan Allah lah. Mata akan jadi penyaksian. Ya Tuhanku, aku melihat benda maksiat tu. Betul, ya. Telinga kata, ya Tuhanku, aku mendengar, ya Allah. Hidung kata, ya, masa tu aku narik nafas. Masa dia tengah buat maksiat tu. Mulut, masa tu mulut dikunci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang selalu kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari yang mana akan dikunci mulut-mulut mereka, berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Artinya seluruh anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi. Tuan-tuan nak buat maksiat, tuan-tuan boleh berlindung daripada orang. Orang tak nampak, tapi tuan-tuan boleh berlindung ke pada diri sendiri. Mata, ya, kulit. Pada masa tu semua kulit-kulit ni akan bercakap, menjadi saksi. Ya. Kita pelik tak? Tak pelik, tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni, kita tengok handphone kita ni, artinya tuan-tuan pergilah ke mana. Kalau handphone tu masih hidup, orang boleh trace, tuan-tuan. Detector dia panggil. Ataupun chip. Dia letakkan di mana-mana. Contoh dalam pasport ada chip, dalam kita punya IC ada chip. Orang boleh trace chip tersebut. Apatah lagi kalau handphone, benda-benda elektronik, orang boleh trace. Artinya bahkan handphone ni boleh ambil gambar kita, ya. Tengoklah tuan-tuan, teknologi satelit. Itu baru teknologi yang Allah Ta'ala berikan sedikit pada manusia atas muka bumi ni. Teknologi Allah Ta'ala. Ni, kulit kita boleh menjadi
boleh merakam apa yang kita lakukan. Apa saja makhluk-makhluk Allah yang lain boleh menjadi saksi. Itu kan datang besok. Bumi bersaksi, kucing jadi saksi, daun jadi saksi. Tuan-tuan buatlah. Nak buat maksiat kat mana pun buatlah. Semua itu akan datang di hadapan Allah sebagai saksi, menjadi saksi di atas durhakanya kita ataupun taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Itulah takrif pada orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman itu ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh anggota tubuh badannya takut. Dia menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-muslimu man salima yadahu wa lisan. Artinya orang yang Islam itu adalah orang yang menjaga mulut dan juga tangannya daripada menyakiti mukmin yang lain. Artinya dia jaga matanya, telinganya, apa saja anggota amanah Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia jaga. Dan dia takut kepada Allah dengan amanah tersebut. Baik. Tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, dia kata tanda orang mukmin itu ialah orang yang takut kepada Allah. Dan tanda orang yang takut kepada Allah itu ada 7 perkara. Dia takut pada 7 perkara ni. Yang pertama apa dia? Dia kelihatan ya. Tanda-tanda takut tu kelihatan pada 7 perkara, 7 anggota kita. Pertama pada lisannya. Dia menghindarkan daripada dusta, ghibah, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap. Malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Ni tanda dia. Pertama sekali tanda dia pada lisan. Tanda pada lisan ni lah. Ini lidah kita ni ataupun lisan kita ni, dia antara anggota yang paling sukar untuk kita jaga. Dan paling banyak melakukan kemaksiatan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kalau seseorang itu mampu menjaga lisannya daripada berkata-kata perkara-perkara yang sia-sia ataupun dusta ataupun ghibah ataupun menyebar fitnah, berbual kosong ataupun banyak bercakap, maka itu tanda-tanda orang yang menjaga lisannya. Malah dia menggunakan lisannya untuk sibuk berzikir, berselawat, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu. Ini di antara orang-orang yang cerdik, orang-orang yang memiliki sifat takwa kepada Allah, kerana dia menggunakan lisannya tadi untuk memuji Allah, untuk berselawat kepada Rasulullah, untuk muzakarah ilmu. Jadi artinya lisannya itu sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa berada di dalam keredaan Allah. Allah lah redha semua lisan dia tu. Pasal apa buat baik semua, cakap benda yang baik semua, tak adalah nak ribah. Tak adalah kita ribah ni tuan-tuan, mudah sangat. Cuba keluar je ni sekarang, jumpa dengan member, ribah selalulah, cerita hai orang selalu. Ribah ni apa maksud dia? Itu saya dah terang dah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ghibatun datang daripada perkataan ghaibun. Ghibah tu mengumpat. Ghaibun, ghaib. Dalam bahasa Arab, ghaib, ilmu ghaib. Nak belajar ilmu ghaib? Nak belajar ilmu? Itu ghaib tu maksudnya ghaib, tak nampak. Ghibah, mengumpat. Apa maksud ghibah? Kita menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita semasa ketiadaannya. Dia tak depan kita, tapi bila dia dengar benda kita cerita tu, dia marah. Kadang-kadang tak kisahlah benda tu buruk, kadang-kadang benda baik pun kalau dia tak suka, dia dah melakukan kebaikan tu, dia suruh kita sembunyikan, kita beria nak beritahu orang, dia tak suka. Itu pun juga merupakan ghibah. Artinya kita membicarakan sesuatu berkenaan dengan saudara kita di masa ketiadaan dirinya. Ghibah ataupun ghaib. Ghaib ni tak ada lah, dia tak ada, tapi kita cerita tentang dia. Itu dia panggil ghibah, ataupun kita panggil mengumpat lah. Bila mana kita menceritakan sesuatu perkara, bila didengar oleh saudara kita tadi, dia akan berasa marah ataupun berasa tak sedap dengan cerita yang kita ceritakan. Itu nama dia ghibah.
menceritakan sewaktu ketiadaan orang tu di depan kita. Baik. Jadi artinya tanda pertama bagi orang yang memiliki sifat takwa ini ialah orang yang menjaga lisan dia. Menjaga lisan dia, ya. Baik. Jadi kita di sini tuan-tuan boleh kupas sendirilah, ya, sebab ini saya baca sebagai panduan saja untuk kita mendapat barakah mengaji secara bertalaki. Seelok-eloknya kita berjumpa. Talaki ni sebenarnya ialah pertemuan di antara guru dan murid. Sebab ini adalah satu tradisi yang dilakukan semenjak zaman berzaman, daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyampaikan ilmu Allah ini secara bertalaki. So apa hikmah talaki ni? Hikmah talaki ni ialah artinya bukan saja guru tersebut dia menyampaikan akan ilmu kepada anak muridnya, dan lebih daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan apa yang dilimpahkan melalui talaki ini, nur. Allah Taala melimpahkan nur. Nur ini macam-macam lah, ya, terjemahan dia. Keberkatan, rahmat, faid, yang disebut faid tadi, limpahan-limpahan kurniaan Allah yang berbentuk rohani yang kita sendiri takkan faham benda tersebut melalui talaki, pertemuan antara guru dengan murid. Sebab itu penting sangat mengambil ilmu secara bertalaki. Tapi zaman moden ni kita dah ada kaedah ini. Kalau nak bertalakinya berapa kali sangat kita boleh bertalakinya. Nak pula tuan-tuan dan perempuan sekarang sibuk. Macam Zaki tu dah nak pergi kebun dah tu. Entah sampai dah kebun tu Zaki tu, ya. Tu sibuk. Setiap pada tuan-tuan dan perempuan ada tugas masing-masing. Dah bilalah nak boleh masa bertalakinya. Ya. Kalau kita tidak usahakan untuk ke arah itu, maka tidak akan bertemulah tuan-tuan. Kita ada dua kaki. Kalau kita langkahkan kaki kita ini ke barat, maka kita akan sampai ke barat. Kita tidak akan sampai ke timur. Artinya pilihan kita. Ya, kita nak pergi ke barat ke nak pergi ke timur? Kalau kita rasa kita nak meningkatkan kita punya keilmuan kita, nak meningkatkan makrifah kita kepada Allah, kita langkahkan kepada tujuan-tujuan yang boleh meningkatkan makrifah kita kepada Allah dan juga meningkatkan pengetahuan serta ilmu kita kepada Allah. Maka itulah langkah tujuan kita, maka itulah perbuatan kita, maka itulah pilihan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita rasa tak penting sangat, ya, tak nak sangat, biarlah padahlah apa yang aku ada ni cukup dah, maka itulah pilihan dia. Maka dia tetap akan dalam situasi yang seumpama itu. Sebab itu rebutlah peluang semasa Allah Ta'ala masih lagi membekalkan kita ini dengan usia kita yang kita tak tahu berapa banyak lagi tinggal ni. Tabung oksigen yang ada pada kita, nak pula sekali kita hidup zaman Covid ni. Covid ni tuan-tuan, cepat dia punya tu. Bila kena je, cepat sangat dia punya tindak balas dia, ya. Silap-silap kena, pagi malam dah boleh kembali berangkat ke Al-Barzah, dengan segera boleh balik, ya. Tuan-tuan, sebab itu rebutlah peluang masa Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan usia dan umur kita ni. Rebut untuk kita isikan usia kita ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tak adalah perkara yang lebih bermanfaat semasa Allah Ta'ala memberikan kita usia ini, melainkan dengan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Balik-balik dua tu juga. Meningkatkan iman ialah dengan cara kita mempelajari ilmu tentang keimanan, ya, belajar tentang bagaimana nak mengenal Allah, nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Begitu juga untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, nak beribadah mesti ada ilmunya. Bagaimana kita nak melakukan ibadah tersebut mesti ada ilmunya, ya. Sebab itu jangan pisahkan diri kita daripada majlis ilmu. Jangan lari daripada majlis ilmu. InsyaAllah kita tengok hari ni berapa orang. Nanti Ustaz Tamizi beri laporan kepada saya berapa ramai yang hadir untuk daurah kita pada kali ini. Kalau ramai, kalau berterusan macam ni, nanti kita boleh buat lagi daurah dan bacaan-bacaan kitab. Kalau tak ada sambutan, maka artinya ialah saya nak berkongsi ilmu tu saya tak ada masalah. Tapi sambutan itu penting, ya. Sebab tujuan kita mengadakan daurah ke, baca kitab ke, untuk kita memberi
pengetahuan ataupun untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dengan para penyelaras ataupun pepima kita lah, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan apa yang kita sampaikan ini membantu masyarakat yang ada di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Artinya sampai dalam bentuk tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit pun okey, ya. Ingat apa-apa yang cukup dah setakat yang tuan-tuan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala tu dia tidak memberatkan hamba-Nya sekadar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah Taala rezekikan kepada tuan-tuan segi kefahaman ilmu tersebut, sikit-sikitlah yang tuan-tuan sampaikan, banyak-banyaklah, ya. Tapi insya-Allah kalau bersungguh-sungguh, Allah Taala akan tambah lagi dan tambah lagi. Dia tengok pada kesungguhan kita. Kalau betul lah kita ni nak ilmu, insya-Allah Allah Taala itu dia akan memberikan kepada kita mengikut sangkaan hamba dia, ya. Hamba Allah, ana inna zanni abdi bi. Allah Taala beritahu dalam hadis kursi, aku ni sebagaimana prasangka hamba-Ku terhadapku. Bagaimana kita berprasangka kepada Allah, begitulah Allah kepada diri kita. Nak tahu kedudukan kita di sisi Allah? Tengok kedudukan Allah di sisi kita. Bagaimana Allah itu kita letakkan dalam hati kita. Bagaimana takwanya, takutnya kita kepada Allah. Bagaimana taatnya kita kepada Allah. Begitulah darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hati. Dia membuang rasa permusuhan. Ya. Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Ni. Hatilah anggota tubuh badan kita yang paling susah untuk kita kontrol. Sebab dia raja. Bila raja ni baik, maka semua sekali akan baik. Anggota tubuh badan kita yang lain pun akan jadi elok dan baik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita ni rosak, maka yang lain pun akan rosak, turut rosak. Jadi sebab itu, dalam yang kedua ni, Imam Ghazali beritahu, kalau tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu ialah orang yang menjaga hatinya, ya. Apa kata dia di sini? Dia membuang rasa permusuhan. Tak ada rasa permusuhan dalam hati dia. Siapa yang rasa banyak rasa dendam, dengki, nak buat kepada kawan-kawan dia ada rasa permusuhan, maka itu ada something wrong dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada something wrong. Jangan ada rasa permusuhan dalam hati kita terhadap saudara kita. Kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Artinya kita melakukan perkara-perkara yang bodoh dan dengki kepada sahabat-sahabat kita. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia khabar, Imam Ghazali khabar, dengki itu boleh menghapuskan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ini dia tak tulis teks dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Boleh hafal? Al-hasadu, hasad itu, ya'kulul hasanati, ianya memakan akan kebaikan, kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-hatab. Hatab ni maksudnya daun kering ataupun kayu-kayu yang kering. Ya. Tengok tuan-tuan, macam mana api kalau dia memakan kayu kering. Macam tuan-tuan membakar sampah petang-petang tu lah. Kalau kena musim kering, dia punya makan galaknya. Normal macam normal semalam, bersih surau. Dia lepas tu nyapu daun-daun dekat luar tu, longgok, bakar. Kalau kena musim kering, tengok dia punya makan dia. Lama menyapu pada api tu membakar, ya. Menyapu mungkin ambil masa dekat sejam, api tu bakar. Dia makan tak sampai 5 minit, habis semua sekali dia makannya. Artinya punya lahap. Begitulah sebenarnya. Kalau orang itu dia menyimpan hasad dalam diri dia, dia ingat dia buat kebanyakan yang banyak,
sedar-sedar besok, mana kebaikan yang aku buat selama ni? Rupanya habis dimakan oleh hasad dengki yang ada dalam hati dia. Habis dimakan oleh rasa pemusuhan yang ada dalam hati dia terhadap saudara dia. Jangan ada rasa pemusuhan, jangan ada hasad dengki, jangan ada khianat dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Buang perasaan ini. Ya, bukan mudah nak tuan-tuan ya. Inilah benda hati seseorang itu mesti kita gilap sungguh-sungguh, mesti jaga sungguh-sungguh supaya tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit hasad dan dengki ini. Rasa bermusuh, rasa marah, rasa tak suka, rasa benci, rasa nak memperbodoh tu dia. Kita nak bodoh, mudah kat kita ni nak bodoh korang ya. Jangan ada perasaan seumpama itu dalam hati kita terhadap saudara kita yang lain ya. Marah sekali macam mana pun, cuba cari jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan krisis antara kita dan dia. Berbincanglah seelok-eloknya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bila kita marah ni, kita tengok apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Rasulullah sarankan supaya kita buat. Ikut petua yang Rasulullah suruh, kita buat. Kalau marah apa? Ambil wudu. Kalau berdiri, duduk. Kalau tidak pun sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau tidak pun kita bertenang dulu, kita pergi mandi dulu. Kita redakan kemarahan kita. Janganlah marah tu duduk lagi. Duduk lagi terbakarlah kita. Ya. Akhirnya semua akan terbakar. Dia terbakar, kawan kita dengan kita sekali terbakar, dimakan oleh api kemarahan ataupun api hasad dengki. Artinya jangan biar dia mengebak. Sebelum dia mengebak, jadi kita padamkan dulu api tersebut. Baik. Ya. So, itu yang kedua. Orang yang mana dia tidak dapat menjaga hatinya daripada apa? Daripada dengki, daripada fitnah, daripada khianat, daripada memandang buruk kepada saudaranya yang lain ya. Baik. So, yang ketiga, pada pandangannya maka dia tidak suka memandang pada makanan. Yang ketiga ni pandangan. Orang yang tak dapat menjaga pandangan, dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal yang haram. Tidak pula terpikat pada dunia, tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi matanya dengan perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Artinya, dia menggunakan pandangannya melihat perkara-perkara yang haram. Tak kisahlah tuan-tuan, melihat aurat wanita yang haram pada kita melihatnya, ataupun melihat aurat lelaki yang haram pada wanita untuk melihat, kan benda-benda yang haram. Dan paling terdedah kita sekarang ni ialah melalui ni handphone yang ada di tangan kita ni untuk melihat orang khabar, filem-filem yang diharamkan kita untuk menontonnya. Boleh tengok filem, tapi pilih yang elok-elok. Ya, jangan kita melihat pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila kita menggunakan mata kita melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itulah mata yang akan dipenuhkan dengan api neraka kelak. Ya, kalau kita tak bertaubat. Ya. Tapi kalau kita melakukan juga, maka jangan lupa untuk kita bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa mata kita. Tuan-tuan, selain daripada kita bertaubat di atas sejadah tu, cara bertaubat kita masa kita ambil air semayang. Ini ingat cara kita mengambil air semayang ni ya. Bila lepas kita niat, sahaja aku berwuduk, kerana Allah Ta'ala tu, masa jatuh je air kat muka tu, kita berniat berwuduk kerana Allah Ta'ala. Masa kita membasuh muka kita, ini ingat. Bila kita membasuh muka kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa mataku, dosa hidungku, dosa mulutku. Artinya seluruh anggota yang ada pada muka kita ni, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa anggota dia? Mata kita pada muka kita ni. Mata ni sentiasa melihat perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Minta Allah Ta'ala ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa mataku ini, ya Allah. Pandanglah mata aku ini kepada perkara-perkara yang baik, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mulut lisan aku ini, ya Allah. Gunakanlah, jadikanlah mulut dan lisan aku ni sentiasa berkata-kata perkara yang baik dan berzikir kepadamu. Ya Allah, ampunilah nafas-nafas yang keluar dan masuk yang lalai daripada ingat kepadamu, ya Allah. Itu dosa yang letak pada muka kita, ya Allah.
putihkanlah muka aku sebagaimana engkau putihkan pada hari-hari hari kiamat esok. Yaumatab wujuh wa taswaddu wujuh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, pada hari yang mana kami putihkan muka-muka mereka yang mana yang kami redai, yang tak banyak dosa, yang kami pilih untuk masuk syurga. Orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan, muka mereka bercahaya. Kurniakanlah cahaya kepada mukaku ini ya Allah. Itu kita sebut dalam hati kita masa kita ambil wuduk, ya. Muka kita meratakan air di samping sampai kat mata, minta ampun dosa mata, dosa mulut, dosa hidung. Sebagaimana engkau mensucikan ya Allah anggota tubuh badanku yang zahir ini dengan air mutlak. Ini kata-kata hati, ya. Sebagaimana engkau mensucikan ya Allah anggota tubuh badanku yang zahir ini dengan air mutlak, sucikanlah hatiku, rohku, sirku dengan air tauhid. Ini saya dapat amalan ini daripada guru saya, ya. Artinya masa kita mengambil wuduk, itulah bacaan dalam hati kita. Zahir kita cakap macam tu, hati kita berkata-kata kepada Allah. Zahir dan batin kita berwuduk kepada Allah, ya. Jadi bukan saja zahir berwuduk, batin juga berwuduk. Batin kita berwuduk dengan apa? Dengan caranya kita bermunajat, dengan caranya hati kita tidak lalai, dengan caranya hati kita berkata-kata memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan muka kita ni muka yang putih bercahaya pada hari kiamat kelak, ya. Sebagaimana saya sebut, sebagaimana engkau sucikan tubuh badanku yang zahir ini dengan air mutlak ya Allah, sucikanlah hatiku, rohku, sirku dengan air tauhid. Sebagaimana kita zahirnya mensucikan tubuh zahir kita dengan air mutlak, air itulah air yang kita gunakan untuk berwuduk, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan hati kita, hati kita, roh kita, sir kita dengan air tauhid. Air tauhid ni adalah air yang dipanggil air nurani ataupun air ma'rifah, air yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu bab-bab yang perkara yang berkait dengan kerohanian. Semoga dengan itu bersihlah jasad kita zahir dengan air mutlak, dan juga dengan rohani kita dengan air tauhid tadi ataupun air nurani tadi, ya. Itu nak diterjemahkan dengan kata-kata yang lebih mudah supaya kita lebih tahulah. Yang penting masa kita berwuduk, zahir dan batin kita tidak lalai daripada menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sempurnalah wuduk kita, ya. Dari segi syariatnya kita dah belajar bagaimana cara wuduk yang sebenar, meratakan air kalau hujung rambut sampai bawah dagu, menselat-selat kalau ada janggut yang tebal-tebal tu misi atau kata. Lepas tu daripada hujung telinga sampai hujung dia mesti kena air. Orang perempuan tu utama sekali kena jaga anak-anak rambut tu, ya. Basahkan yang ada masuk dekat, kadang-kadang dia punya anggota wuduk tu banyak rambut tumbuh, ya. Itu macam Ustaz Tamizi kita tu, dia janggut tebal, kena selat-selatkan janggut dia supaya air semua sampai, ya. Baik, artinya zahir berwuduk, batin juga berwuduk kepada Allah. Itu kaedah dia. Jadi di situlah boleh menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, oleh mulut kita, ya. Dosa-dosa lalainya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita basuh tangan gitu juga minta, ya Allah ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangan aku ni, tangan kananku ini, ya Allah ampunilah dosa tangan kananku ini, ya Allah. Kurnia bagi aku ya Allah menerima buku catatan amal aku di sebelah tangan kanan aku ni kelak. Hati cakap, tak payahlah cakap dengan mulut, ya. Ini kan orang dengar bising tu, dia ni ambil wuduk. Hati saja berkata-kata, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa tangan kananku ini, ya Allah. Kurnia bagi aku ini menerima buku catatan aku di sebelah tangan aku kelak. Ya, tanda orang yang bahagia, orang yang masuk syurga, dia akan dapat menerima buku catatan amalnya di sebelah tangan kanan ataupun di sebelah hadapan. Dia ambil gitu. Ataupun Allah Ta'ala yang bagi esok di sebelah tangan kanan. Lepas tu pas tangan kiri basuh, ya Allah ampunilah dosa tangan kiri aku ni, ya Allah. Hati kita berkata, ya, ya Allah ampuni segala dosa yang telah dilakukan oleh tangan kiri aku ini, ya Allah. Janganlah hendaknya aku menerima buku catatan amal aku di sebelah tangan kiri aku dan daripada sebelah belakang. Tanda orang yang celaka,
dia terima buku catatan amal dia sebelah tangan kiri dan daripada sebelah belakang. Itu tanda ahli neraka. Jadi kita minta ampun pada Allah masa kita berwuduk. Basuh lagi kepala kita, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah segala dosa-dosa pemikiran aku yang lalai dari ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah akal dan fikiran aku ni sentiasa ingat kepadamu, sentiasa ingin melakukan kebaikan. Kita minta pada Allah agar Allah menjadikan akal kita, membersihkan akal kita daripada dosa-dosa lalai dan ghaflah kepadanya, dan menjadikan akal dan fikiran kita sentiasa memikir-mikirkan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah, nak buat baik je, ya. Basuh telinga pun begitu juga. Ya Allah, ampuni dosa telinga aku ni, ya Allah. Kurniakanlah bagi aku telinga ini mendengar perkara-perkara yang baik serta perkara-perkara yang engkau redai. Basuh kaki gitu juga. Ya Allah, ampun dosa kaki aku ini, ya Allah. Kau tetapkanlah kaki aku ini di atas titian sirat, dan kurnia dapat kaki aku ini melangkah titian sirat sepantas kilat. Minta pada Allah masa kita basuh kaki tu. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kaki kita. Minta tetap atas titian sirat. Minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat melintas titian sirat sepantas kilat. Itu semua kurnia Allah, ya. Lepas habis berwuduk, apa dia? Jangan lupa baca doa sesudah wuduk. Ini jangan lupa tuan-tuan. Lepas pada ni kita buat amalan ni. Terus amal, ya. Kita lepas berwuduk terus je lari. Baca doa lepas wuduk. Ini dia punya fadilat sangat besar. Baca doa lepas wuduk ni fadilat dia sangat besar, ya. Apa doa dia? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu doa lepas wuduk. Artinya, dengan wuduk yang macam tu, maka kita dapat wuduk yang sempurna. Pasal apa saya terangkan tentang kaifiat berwuduk di sini? Sebab kesempurnaan solat, kesempurnaan ibadah kita berasal daripada kesempurnaan wuduk. Kalau tak sempurna wuduk, tak sempurna ibadah kita, tak sempurna solat kita. Sebab itulah payah nak khusyuk, payah kita nak tawaduk, payah kita nak dapat rasa lazat dalam ibadah kita. Sebab apa? Kita tidak menjaga wuduk kita. Sempurnakan wuduk kita sebagaimana yang saya sebut, saya ajarkan tadi, itu kita berwuduk dengan cara yang sempurna. Sebab cara kaedah basuh-basuh tu semua tuan-tuan dah faham, ya. Itu telah diajarkan dalam kelas-kelas fardu ain. Tapi yang berkait dengan batin kita, yang berkait dengan bagaimana kita nak supaya hati dan perasaan kita ini tidak alpa, tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita berwuduk. Itu perkara yang perlu diambil perhatian. Baik. Apa lagi, ya? Bab pandangan habis. Kemudian yang keempat, pada perutnya, maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Inilah benda yang paling kita takut, tuan-tuan. Masuk benda yang haram dalam perut kita. Apa dia benda-benda yang haram tu? Rezeki yang haram, rezeki yang tak halal. Bukan saja kita makan benda-benda yang haram, ya. Makan binatang tak sembelih ke, makan binatang-binatang yang tak dibolehkan, makan musang, tengok tenggiling nak makan tenggiling. Jadi tuan-tuan, macam tuan-tuan duduk di perkampungan, masyarakat orang asli ni terdedah pada benda-benda macam ni, ya. Artinya ada rasa selera nak makan kadang-kadang. Jangan. Benda yang Allah Ta'ala haramkan jangan dimakan. Macam makan tupai. Tupai tu dia ada dua jenis. Ada satu jenis tu yang dibolehkan, ada satu jenis tu yang diharamkan. Tuan-tuan kena kenal, kadang-kadang nak makan tupai, kena kenal lah yang dibolehkan tu yang macam mana, ya. Itu dalam bab fiqh lah kita cerita, ya.
Kita cerita sekarang ni bab tasawuf. Artinya itu satu dari segi bab makanan. Sumbernya mesti kita jelas daripada mana kita dapat. Sebab tu saya beritahu kepada tuan-tuan, para pepimar sekalian, jalankanlah amanah kita dengan sebaik mungkin. Ya, ini kan kita ambil allowance tapi kita tak menjalankan amanah kita. Ini saya selalu beritahu kepada sahabat-sahabat kita. Saya beritahu kepada Ustaz Tamizi, ya. Supaya kita memastikan pepimar kita melaksanakan tugas ni pasal apa? Supaya mereka mendapat rezeki yang halal. So rezeki yang halal yang tuan-tuan ni sekarang ni JAIB, Mu'ib, Yayasan Pahang beri kepada tuan-tuan ni, mestilah tuan-tuan laksanakan amanah tersebut. Jangan ya, pergi ke mana-mana, lepas tu tiap bulan kita claim. Tu jadi rezeki tak halal lah. Sebab kita tidak melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita. Lalu kita makan benda tersebut, beri makan anak isteri kita. Jadi benda itu benda yang tidak halal. Kita tak melaksanakan tugas dan kita makan hasil daripadanya. Sebab itu saya beritahu kepada Ustaz Tamizi, pastikan selepas daripada ini semua pepimar kita melaksanakan tugas masing-masing dengan terbaik. Pertama apa tuan-tuan? Bukan nak menerukkan tuan-tuan dah, supaya tuan-tuan dapat makan rezeki yang halal, hasil daripada penat lelah tuan-tuan, ya. So yang kedua, supaya artinya dengan tuan-tuan melaksanakan aktiviti memberi manfaat kepada masyarakat kampung. Masyarakat kampung tuan-tuan dapat manfaat daripada aktiviti yang tuan-tuan. Artinya siapa yang dapat dia punya benefit? Sudah tentulah anak bangsa kita juga. Ada kelas fardu ain, surau hidup, ada ziarah. Artinya ada aktiviti agama yang tuan-tuan laksanakan. Bukan duduk saja menunggu ataupun ya, bermusim. Musim kalau ada musim orang masuk, musim Mu'ib masuk, baru kita nak iktihadah. Kita kena menggerakkan aktiviti keagamaan. Kita kena menggerakkan aktiviti dakwah di perkampungan kita. Tuan-tuan laksanakanlah tugas dan amanah yang telah kami pihak Yayasan Pahang dan juga Majlis Agama Islam Pahang letakkan pada diri tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sebesar-besar ganjaran daripada Allah. Tuan-tuan akan menjadi di antara makhluk-makhluk Allah yang dicintainya. Kerana apa? Kerana menyebarkan agama ini kepada masyarakat di perkampungan masyarakat orang asli. Mudah-mudahan tuan-tuan akan terpilih sebagai mujahid ataupun mujahidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga yang tertinggi di akhirat. Inilah tugas rusul-rusul. Inilah tugas yang paling mulia yang sedang tuan-tuan laksanakan. Kalau tak sedar lagi bahawa tugas mulia ni tuan-tuan, rugilah ya. Laksanakanlah tugas ini. Sanggup ambil tugas ini, laksanakan dengan terbaik. Ya, paling kurang pastikan anak-anak di kampung kita tu ada mengaji, ada kelas mengaji Al-Quran, ada kelas fardu ain, surau dihidupkan untuk orang tua. Ya, pastikan aktiviti keagamaan di perkampungan tuan-tuan, aktiviti dakwah dan ziarah berlangsung dengan baik. Ya, baik, itu bab yang keempat, ya, dosa pada perut. Jadi kita kena jaga apa yang nak kita isi ke dalam perut kita. Nak makan tu kena pastikan. Sebab kullu lahmin nabatal minal harami fannar aula bih. Ini satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu lahmin, setiap daging, nabatal minal haram, yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka lah yang lebih aula baginya. Sebab itulah agama kita melarang daripada kita memakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelima, pada kedua tangannya dia tidak menggunakannya untuk perkara yang haram, tetapi hanya mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Diriwayatkan daripada Ka'b al-Ahbar, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bangunan dari zabarut hijau. Di dalamnya terdapat 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang haram namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ka'bul Ahbar ini adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau ni melalui beliau diriwayatkan banyak riwayat-riwayat daripada umat yang terdahulu. Ya, Ka'bul Ahbar ni dia terkenal dengan meriwayatkan
hadis-hadis yang menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Jadi Ka'bul Ahbar ini dia beritahu dalam hadis yang diriwayatkan ni, sesungguhnya Allah telah menciptakan bangunan dari zabarut hijau. Zabarut hijau ni tak dapat kita nak gambarkan. Kalau boleh kita gambarkan pun macam apa ni, yang cincin yang warna hijau tu apa dia panggil? Batu yang warna hijau tu. Bukan macam itulah. Kalau macam orang Cina selalu pakai tu. Ni apa ni? Jet. Batu jet. Zabarut ni bukan macam batu jet tu lah, yang berwarna hijau tu. Artinya bangunan tu dibuat daripada zabarut hijau ni. Terdapat 70,000 aula. 70,000 aula ni macam pentas tuan-tuan macam bilik. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang yang haram namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Itu di antara tempat yang disediakan besok. Di antara tempat-tempat dalam syurga esok. Inilah. Artinya kalau orang tu dia menjaga tangan dia daripada mengambil barang-barang yang haram, dialah orang yang ditawarkan oleh Allah untuk memasuki bangunan tersebut. Keenam, pada langkah kakinya dia tidak berjalan untuk maksiat tetapi hanya untuk melangkah taat kepada Allah, mencari keredaannya serta bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang saleh. Tak semesti bergaul dengan ulama dan orang-orang yang saleh saja ya. Bergaul dengan orang kampung, bergaul dengan masyarakat kita, buat baik kepada mereka. Tujuan dia adalah untuk kita ni merapatkan silaturahim, untuk kita menyebarkan agama kita. Itu juga dikira sebagai langkahan kaki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melangkahlah tuan-tuan petang-petang ni pergi ziarah. Tengok mana orang sakit ziarah, mana makcik-makcik kampung yang tua-tua dah lama tu pergi ziarah, tanya khabar ya. Tunjukkan akhlak Islam kita. Mudah-mudahan kalau yang tak Islam tu terbuka hati mereka untuk memeluk agama Islam. Bagi yang dah Islam itu tanya, apa yang boleh saya bantu makcik? Apa kesusahan sekarang ni? Tanya kalau ada kesusahan apa semua ya tuan-tuan ya. Artinya kita bantu mereka. Sebab tu PKK yang kita lancarkan baru-baru ni, artinya mesti kita gunakan platform PKK itu untuk kita menyantuni masyarakat kampung kita. Bukanlah semestinya kita bawa makanan seumur dak ya. Kadang-kadang kita pergi bertanya khabar itu pun sudah merupakan satu daripada pendekatan orang kampung ni ataupun orang tua-tua ni. Kadang-kadang dia nak kita menyantuninya, bertanya khabar je ya. Dengan sebab kita menziarah dia, tanya khabar, berborak dengan dia, hati dia tertawan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bolehlah lepas tu kita masukkan sedikit dakwah kita, makcik macam mana boleh dah semayang, boleh dah baca Fatihah. Besok saya datang lagi ajar pakcik baca Fatihah ya. Boleh mana baca Fatihah susah sangat. Tak apa, saya ajar. Lama-lama esok dapat Fatihah. Artinya ajar sikit-sikit. Mula-mula ajar Fatihah, lepas tu ajar Qul Huwallah, ajar benda-benda yang wajib. Lepas tu barulah ajar macam mana nak semayang, cara semayang ya. Artinya kena sedikit-sedikit. Tapi kalau kita tak dapat memenangi hati dia, dia tak tahu je kita. Dia nampak muka kita pun dia tak nak bercakap. Dia tak layan kita. Artinya kena memenangi hati. Jadi nak memenangi hati inilah kerja yang paling payah. Sebagai seorang da'i, kita mesti memenangi hati madda'u. Hati orang yang nak kita dekati, hati yang orang yang nak kita dakwah. Menangi hati mereka dahulu, barulah mudah untuk kita menyampaikan apa yang nak kita sampaikan kepada mereka. Kalau tidak, dia dengar kita pun tak nak. Tengok muka kita jauh lagi dah nutup rumah dia. Dah tak nak dia kata. Pok tutup rumah, dah tak dapat. Menangi hati mereka dulu. Caranya terpulanglah kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan, para da'i yang bijaksana yang ada depan saya ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebijaksanaan kepada tuan-tuan untuk mendekati mad'u. Apa itu mad'u? Orang yang kita dakwahkan. Da'i kita lah, pendakwah. Mad'u tu orang yang kita dakwah. Baik. Okey. Ketujuh, terlihat pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah, takut daripada riak dan munafik. Dan yang ketujuh ini, Imam Ghazali beritahu, terlihat pada ketaatan. Apa ketaatan ni? Segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya, kita laksanakan dengan syarat jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada sum'ah,
Jangan ada perkara-perkara yang melibatkan kemunafikan dalam hati kita. Betul-betul semata-mata kita lakukan itu kerana untuk mencari Allah dan keredaannya. Ingat, untuk selamat amal kita, ingat benda ni. Aku buat perkara ini semata-mata untuk mencari Allah dan keredaannya. Ataupun nak dapat reda, nak dapat Allah, nak dapat keredaan Allah. Dua tu je yang kita niatkan. Bukanlah nak dapat nama, bukan nak tunjuk aku baik, bukanlah kerana tu, bukanlah kerana ni, bukan. Kerana Allah semata-mata. Nak dapatkan Allah dan keredaannya. Ataupun dalam bahasa Arab disebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ulang-ulangkan ayat ni. Ilahi Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksudkan, keredaanmu, wa ridhaka, keredaanmu, matlubi, yang aku tuntut. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku tuntut. Inilah dia visi, misi, inilah niat, inilah harapan kita. Inilah apa yang kita letakkan setiap kali kita melakukan apa saja, tak kira lah, ibadah ke, amalan ke, khidmah ke, apa saja yang kita buat, kita letakkan Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku tuntut. Maka selamatlah kita daripada terjatuh kepada ujub, riak, sum'ah, ataupun jatuh dalam sifat kemunafikan. Bila mana kita kata dalam hati kata, ya Allah, aku lakukan ini semata-mata untuk mencarimu dan keredaanmu. Kurniakanlah aku keredaanmu, wahai Tuhanku. Ya? Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang telah kita bacakan pada hari ini, ya, kita baca sikit lagi tu. Yang ketujuh tu, barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. So Imam Al-Ghazali memilih ayat Al-Quran ini daripada surah Al-Hijr. Dia kata, kalau ada 7 sifat yang disebutkan di atas itu, inilah orang-orang yang Allah Ta'ala firmankan di bawah ni. Apa dia? Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, fi jannatin wa uyun, mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam kebun-kebun dan mata-mata air syurga. Kan dalam syurga tu dia penuh dengan kebun-kebun dan mata airnya. Tuan-tuan dan puan tahu, dalam syurga itu ada mata-mata air, satu mata air yang jernih, satu mata air yang dibuat daripada susu, satu mata air yang dibuat daripada madu, satu lagi mata air yang dibuat daripada arak. Dalam syurga ni tak ada dosa pahala dah, tuan-tuan, ya. Boleh minum arak berkodi-kodi pun. Sekarang ni je jangan minum arak. Ni kan kalau buat sewang, sudah ada arak-arak contohlah, ya. Kalau dulu-dulu, sekarang ni wallahualam, saya pun tak tahu juga, cerita je lah. Kalau dulu-dulu tak mudahlah dengan arak ni, dengan pesta arak ni, ya. Jadi jangan minum. Walaupun ianya sungguh menggiurkan, tawarannya sungguh menggiurkan. Sebab apa? Nanti kita tahan nafsu kita di atas dunia ni, Allah akan bagi satu sungai ataupun satu mata air daripada mata air yang dingalirkan di dalam syurga yang tempat duduk kita nanti. Pilihlah nak minum air arak ke, minum susu ke, minum madu ke, ataupun nak minum air, mata air yang jernih, yang rasanya sangat hebat, yang tak pernah kita rasa di atas muka bumi ini, ya, yang hanya Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya, al-muttaqin. Dan itulah dia 7 sifat Imam Ghazali sebut dalam kitab ini. 7-7 yang telah kita bicarakan. Kalau ada tanda 7-7 itu pada diri kita, itulah tanda orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan inilah orang-orang yang akan Allah Ta'ala pilih untuk menduduki taman-taman syurga yang mana di bawahnya mengalir mata-mata air yang saya sebutkan tadi, ya. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya pada hari kiamat mereka selamat daripada api neraka. Inilah orang yang akan selamat daripada api neraka. Dan seharusnya seorang mukmin harus berada di antara rasa takut dan harap. Dia harus sentiasa mengharapkan rahmat Allah
tidak berputus asa mengharapkannya sebagaimana termaktub dalam firman Allah, jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Okey, inilah sebenarnya sikap kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mesti sentiasa ada sifat khauf, takut, dan raja, sifat berharap kepada Allah. Kita kena sentiasa takut dan sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kepada apa? Rahmatnya Allah. Takut kepada seksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dua sifat ni, inilah seperti ibarat kaki kanan dan kaki kiri kita. Sentiasa ada. Khauf, raja ni ibarat kita melangkah dengan kaki kanan dan kaki kiri. Sentiasa ada dengan kita. Kalau salah satu tiada, maka pincanglah kita. Tak boleh berjalanlah kita. Kadang-kadang kita khauf, kadang-kadang kita raja. Kadang-kadang kita khauf, kadang-kadang kita raja. Dalam sembahyang kita takut sembahyang kita. Itu namanya. Takut sembahyang kita tu Allah Ta'ala tak terima. Itu namanya khauf. Takut Allah Ta'ala tolak solat kita tu, itu namanya khauf. Raja, kita berharap, ya Allah, terimalah ya Allah, tutupi ya Allah segala keaiban, cacat cela yang ada dalam solat aku. Tahu ya Allah, aku ni tak sempurna. Itu raja, mengharap. Khauf dan raja ni sentiasa ada dalam hati. Mana tempat dia? Duduk dalam hati sanubari kita. Sentiasa khauf, takut kepada Allah, dan raja, mengharapkan akan rahmat dan nikmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ada ni, inilah perjalanan orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi, Allah Ta'ala suruh kita jangan berputus asa daripada rahmatnya. Dan orang yang beriman itu sifatnya yang dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata habislah kawan ni tenggelam dalam asyik, tak ada nak balik dah. Tak. Selagi mana tak sampai nyawa ke garah, selagi mana matahari tak naik di sebelah barat, selagi itu pintu taubat masih terbuka. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Untuk jadi baik, untuk jadi yang terbaik, sentiasa terbuka di hadapan kita. Untuk masuk ke dalam syurga Allah sentiasa Mari sama-sama kita bina balik semula iman dan amal kita, kuatkan balik semangat kita untuk kita sama-sama menjadi hamba-Nya yang terbaik. Saya rasa cukup setakat itu apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, para penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli ataupun PEPIMA. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dan saya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjadi hamba-Nya yang taat kepada titah perintahnya, dikurniakan kepada kita kebahagiaan dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak, dimasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang mukhlasin, hamba-hambanya yang sabirin, dan hamba-hambanya yang muhsinin. Nanti kita akan kupas apa itu muhsinin, ya. Baik, saya rasa cukup setakat itu apa yang boleh saya kongsikan. Jadi ada apa nak bertanya sebelum saya tutup? Siapa yang nak bertanya boleh bertanya, ataupun kita nak terus nak terus tutup pun boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila Ustaz. Saya tak ada apa-apa soalan. Cuma selepas ini mohon kepada semua peserta, jika ada soalan boleh bertanya kepada Ustaz. Dan sebelum kita tambah, mohon semua on kamera dan juga diakhiri dengan doa. Baik. Dan Ustaz doakan insya-Allah. InsyaAllah. Minta semua on kamera lah, on kamera sekarang. On kamera. Nanti kita boleh ambil gambar lah sekali kan. Minta Ustaz Mizi ambil gambar pertemuan kita kali pertama ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan Ustaz semua, terima kasih atas perkongsian ilmu. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya, sila. Boleh Ustaz ya? Boleh. Sila. Saya nak tanya satunya, adakah ilmu juga membuat kita terhijab kepada Allah? Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Satu lagi. Yang kedua, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu rukun dalam solat. Ya. Mana kalau tak berselawat, mana solat kita tak sah. Betul. Ada satu pertanyaan daripada saya. Ya. Bagaimanakah Nabi berselawat di dalam solat? Adakah macam kita Ustaz? Tapi kita berselawat dalam solat. Maaf Ustaz. Itu terfikir tak? Ya, okey. Cantik. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jaafar kita ya.
So, pertanyaan yang Terima kasih, pertama. Ustaz. Okey. Pertanyaan yang pertama tadi ialah berkenaan dengan apa ni? Yang pertama Ilmu, tadi. Ustaz. Adakah Ilmu. Okey, Ustaz? cantik. Hijab ilmu dia panggil. Tadi saya ada sebut Ya, ada Ustaz. 4 jenis hijab. Hijab yang terakhir tu hijab ilmu. Benar tuan-tuan. Ilmu ini juga boleh menjadi hijab kepada kita. Sebab ramai orang yang berilmu tetapi ilmu itu menjadi hijab baginya. Pasal apa? Dia rasa dia tak perlu belajar dah. Contohnya macam ustaz-ustaz macam kita-kita lah. Kita rasa dah padan dah dengan apa yang ada ni, tak perlu dah. Artinya kita dah rasa seronok. Kita dah rasa lega. Kita dah rasa bahawa ilmu kita itu dah memadai dan boleh menyelamatkan kita. Ni cukup. Inilah perasaan yang boleh membinasakan seseorang yang berilmu. Sebab dia meletakkan ilmunya boleh menjadi penyelamat kepada dirinya. Ilmu tak boleh jadi penyelamat kepada kita. Yang menjadi penyelamat kepada kita ialah rahmat Allah. Kita masuk syurga ke, kita dapat itu, dapat kurnia ni, semua rahmat ilmu. Ilmu kita tu juga dengan rahmat Allah, dengan kurnia Allah kita dapat ilmu. Bukan ilmu itu yang boleh menyelamatkan kita. Tapi ilmu itu wajib ada. Sebab itu salah satu syarat utama untuk seseorang itu mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak kenal Allah? Macam mana nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu ilmu yang disebut sebagai ilmu yang menjadi penghijab. Satu, bila mana dia merasakan dia dah padan dah dengan ada ilmu tu, dia tak nak lagi meningkatkan dia punya, tak nak lagi dah nak belajar. Sebab belajar ni tak habis. Belajar start daripada kita dilahirkan sampailah kita ini ke liang lahat, sentiasa belajar. Belajar ni tak habis tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita mengikut dalam pengajian lagi ya, bila sampai dalam kubur besok orang tu masih belajar lagi. Sampailah ke yaumil mahsyar. Sebab apa tuan-tuan? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bercerita tentang semua orang yang dia mahsyar besok mencari siapakah yang boleh menyelamatkannya. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam khabar tak boleh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku ada salah. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja yang boleh. Artinya itu proses belajar lah tu. Tuan-tuan, dalam kubur pun begitu juga. Kalau kita dunia ni tak belajar, dalam kubur besok punyalah sengsara. Ya? Sebab tu kita tengok dalam soalan-soalan dalam kubur tu, itu bentuk pengajian lah. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Semua soalan tauhid tuan-tuan. Jadi artinya ilmu yang paling utama yang perlu kita beri penekanan ialah ilmu tauhid, ilmu mengenal akan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Jadi sebab itulah benar sebagaimana Ustaz Jaafar tanya tadi, bagaimana ilmu itu dia boleh menghijab akan seseorang. Ini dalam kitab tasawuf memang banyak ya. Salah satu daripada hijab yang menghijabkan seseorang itu untuk sampai kepada Allah ialah ilmu dia. Sebab dia dah rasa padan dengan ilmu dia. Sebab dia rasa dengan ilmunya itu boleh menyelamatkan dia. Tak. Ilmu tak boleh menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita hanyalah Allah. Tapi kita wajib berilmu. Asbab untuk kita sampai kepada Allah tu kena ada ilmu. Itu yang pertama. So saya ingat itu insya-Allah dalam bab kita nanti kita sampai dalam bab hijab ya. Dalam bab hijab nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi lah bab hijab ilmu ni. Hijabul kaun, hijabul ghaflah, hijabul ma'siyah, hijabul ilm dipanggil ya. Banyak antara hijab-hijab tu. Salah satu daripada hijabnya adalah hijab ilmu. Macam kita ustaz-ustaz ni, hijab dia adalah hijab ilmu tu lah. Dia rasa dia dah seronok dengan ilmu dia. Dia rasa padan dah, bahaya. Bila ada rasa macam tu, bahaya. Baik. Yang kedua tadi berkenaan dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah selawat masa dalam sembahyang. Dia mudah macam nilah ya. Dia mudah macam nilah. Apa yang sampai kepada kita, itulah yang Rasulullah buat. Sebab Rasulullah mengajarkan kepada kita apa yang dia lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah dia tak sebut dah Sayyidina ya. Macam kita ada tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab kita umatnya, kita ini perlu berakhlak, perlu beradab kepada Rasulullah. Ya, kan tadi kita sebutlah Rasulullah itu dengan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, selawat Ibrahimiyah tu tidak menggunakan Sayyidina. Tapi dalam kita membaca selawat masa kita salat, kita disunatkan untuk memasukkan selawat. Jadi jawapan dia, Rasulullah tetap menggunakan benda yang sama. Sebab Rasulullah ni, dia mengajarkan apa yang Allah Ta'ala amanahkan padanya, itulah yang diajarkan kepada umatnya. Ya, itu yang diajarkan kepada umatnya. Kita kena pegang situ dulu. Artinya, itulah benda yang, artinya Rasulullah berselawat. Dia juga berselawat kepada dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya? Baik. Jadi, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, itulah selawat yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Cara paling mudahnya begitulah, Ustaz Jaafar, ya. Baik, ada siapa lagi nak bertanya? Ada syarat. Okey. So untuk makluman ni, sebab saya pun saya ada buat FB Live ni ya, kepada sahabat yang mengikuti FB Live. So nanti kalau tu boleh tulis sajalah ya. So di sini sebab kami ini adalah kelas khusus kepada penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli ya. Jadi artinya bagi yang ikut mengikuti melalui FB Live ataupun melalui apa ni, saya punya page saya, Abdul Razak Abu Musa Syariah Official tu, dia boleh tulislah soalan-soalan di situ ya. Baik, saya rasa cukuplah setakat ini ya, sebagaimana yang Ustaz Tamizi. Terima kasihlah Ustaz Tamizi sebagai host kita pada hari ini. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan, untuk kita next session kita, nanti sediakan soalan-soalan dan boleh bertanya selepas daripada tu. Jadi saya rasa kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اختم لنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.